Muka surat ya 199. Pelajaran yang ke-28. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, derhaka kamu akan daku padahal engkau gundah daripada hangat matahari. Kau berani derhaka padaku? Panas matahari aja kau dah tak tahan, kau berani derhaka padaku? Panas matahari itu mesti kena rahmat Allah Ta'ala. Tak ada panas matahari, boleh binasa dunia. Panas matahari aja kau tak tahan, kau berani derhaka padaku? Maknanya kau nak try api neraka aku pula. Panas matahari saja dah kita tak tahan. Apalagi di balik situ ada, na'udzubillah, panasnya neraka. Bermula, neraka jahanam itu sabit baginya 7 pangkat. Neraka jahanam ada 7 pangkat ya. 7 martabatnya. Pada tiap-tiap satu pangkat daripadanya 70,000 kampung daripada api. Allah, 70,000 kampung ya. 70,000 kampung daripada api. 70,000 negeri lah ya kita bilang. 70,000 negeri, bukan daerah pun. 70,000 negeri ya. Dan pada tiap-tiap kampung itu 70,000 rumah daripada api. Dan pada tiap-tiap satu rumah itu 70,000 peti daripada api. Dan atas tiap-tiap satu peti itu 70,000 pohon kayu daripada zakum. Allah. Setiap peti ada 70,000 pohon kayu zakum. Dan di bawah tiap-tiap pohon kayu itu ada 70,000 rantai daripada api. Serta tiap-tiap satu rantai itu 70,000 malaikat daripada api neraka. Dan 70,000 ular daripada api neraka. Ya Allah, seramnya. Jangan kau terbayangkanlah api neraka ini. Jangan kau terbayangkan. Orang ada dilukis tau. Dilukis daripada ini nanti dilukis. Dia cuba nak lukiskan. Tak boleh ya. Kalau lukiskan pun takkan sama. Yang kau lukiskan pun itu, kalau boleh masih boleh terlukis tu maknanya masih okey lagi lah. Api neraka tak boleh nak terlukiskan. Nak bayangkan aja pun dah tertakut. Dia taruh 70,000 sini biar engkau tak terbayang macam mana besarnya seksa api neraka. Na'udzubillah, beranilah derhaka pada Allah Ta'ala. Beranilah derhaka pada Allah Ta'ala. Derhaka, kalau dah tentu kita katakan tadi, derhaka tentang yang zahir, minum arak, judi, zina tu dah tahu. Ni derhaka yang sudut yang atas tu tadi kita bilang, kena musibah akal fikiran. Derhaka pada Allah Ta'ala. Salah kau pandang betul, betul kau pandang salah. Jangan sangka kita, kalau na'udzubillah orang ikutkan terkena musibah gitu, jangan sangka itulah musibahnya. Dia tak sangka dia kena musibah. Musibah yang akal tu ialah dia kena, apa musibahnya? Dia dalam musibah tapi akalnya menyangka dia tak dalam musibah. Allah. Dia dalam musibah. Dia sangka dia nak betulkan orang dari musibah, tapi rupanya dia membawakan orang pada musibah. Na'udzubillah, kalau akal yang tak betul ya, tak betul. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi disebutkan 70,000 ialah biar apa kita tengok tak terjangkau, tak terbayang. Kau nak lukis pun kau tak boleh nak terlukis. Baik. Bermula panjang tiap-tiap satu ular itu 70,000 hasta. Dan pada rongga tiap-tiap satu ular itu 70,000 laut daripada racun yang amat bisa. Allah. Dia punya kalau kita snake venom tu, apa selumur ular tu, racun ular tu, berapa banyak agaknya kalau ditadah. Kan kita tengok orang putih, saintis bikin kan, dia tekankan mulut ular tu, keluar banyak-banyak setengah cawan lah ya, kita tengok ya. Ini lautan bisa. Macam mana kita dalam na'udzubillah dalam lautan api sambil disengat dengan lautan bisa masuk badan kita. Ya Allah, berlindung sama Allah Ta'ala. Ya Allah, berlindung. Tak tertanggung api neraka. Ya Allah, tak tertanggung. Ini bukan main-main. Dan ini bila semua hanya petang ini saja kita dah nampak. Sama ada kau lepas ini ataupun kau masuk ini. Itu dua je. Lepas ini ataupun, tapi bendanya ada. Dan jangan nafi. Sedang sekarang ni ada orang tengah masuk dalam ini benda. Dalam azab kubur yang dalam lubang api neraka sekarang ini dia tengah mengalami ini benda. Macam mana kau nak nafi? Sekarang macam nak nafi? Na'udzubillah ya Allah. Dan pada tiap-tiap satu laut itu 70,000 kala. Dan pada tiap-tiap satu kala itu 70,000 harimau. Allah. Nanti kat sana tak tengoklah macam mana dia punya keadaannya tu, kita tak tahu. Kalau kala jengking boleh berada dalam ular tu berapa punya besar. Kemudian daripada kala jengking tu ada harimaunya tu serigala. Harimau tu maknanya serigala lah ya. Haiwan buas ya.
Semua yang disebutkan di sini, kalau disebutkan ular, kau jangan bayang ular kita. Namanya saja ular, tapi bukan macam ular kita. Macam ular apa tak tahulah, ular naga. Kalau sebut kalajengking, kau jangan bayangkan kalajengking macam kita menjengking gitu. Tak tahu macam mana punya kalajengking. Ya, boleh melompat ke, boleh terbang ke, tak tahu macam mana punya kalajengking. Kalajengkingnya kalau dinosaur kena pun mati dinosaur. Bukan mati, hancur dinosaurnya. Allah, kalajengking. Disebutkan serigalanya pun kau jangan terbayangkanlah macam mana punya serigala. Serigala yang kat hutan tu kau kali 1000 pun tak sama. Sebab itu kau tak sama, segala apa-apa semua tu tak sama, tak sama ya. Sebutnya saja. Tentang akhirat semua disebutnya saja. Perkataannya tu pinjam perkataan dunia, tapi bendanya tak sama. Rumah-rumah dari syurga daripada emas dan perak. Pakaiannya semua tu daripada sutra. Kau jangan bayangkan emas dan perak kita. Namanya saja emas, tapi mutunya, cantiknya, kilatnya, kilaunya, oh tak terbayang. Tapi tak menyilaukan. Kalau emas kita, pakai emas banyak sangat, kena terik matahari, oi silaunya mata, kan orang bilang begitu kan. Tetapi kalau emas akhirat, mutunya lebih cantik, lebih indah, tetapi tidak menyilaukan. Macam mana punya emas tak tahulah. Kalau dia bilang enak, macam mana punya enak. Kalau kita sekarang yang namanya enak tu apa ya? Yang namanya enak tu, dia makan nasi ambeng, tu enak. Kalau sana dia punya enak tu tak tahu macam mana punya enak. Macam mana punya enak. Okeylah kalau awak bilang nasi ambeng tak enak lah, biryani enak. Ya okeylah, biryani enak lah. Okeylah. Apa pula biryani enak, nasi goreng lah enak. Umpamanya suka tingkau lah kau cakap apa enak pun, yang di sana punya enak tak terbayang. Tak terbayang. Ini seksanya pun dah disebutkan sekian. Setiap satunya tak terbayang. Setiap satunya tu tak terbayang ya. Bermula panjang tiap-tiap harimau itu 70,000 hasta. Dan pada tiap-tiap satu harimau itu ada 70,000 rislun, iaitu rantai daripada racun yang amat bisa. Maka kias olehmu, iaitu apa, kau congak-congak lah. Kias olehmu tu, kau congak-congak lah, kau bayangkanlah betapa besarnya panas matahari yang kau dah tak tahan. Ini yang disediakan untuk orang derhaka, kau berani pulanya. Sebuah hadis lain Nabi sebut dia, buat maksiat. Nabi tak bilang jangan buat maksiat, buat maksiat ikut kadar kemampuan kita dalam api neraka. Saya rasa kalau dalam neraka tu 3 minggu macam boleh tahan lah. 3 minggu tu berapa gunung dosa? Lebih kurang setengah gunung. Kau jangan lebih daripada setengah gunung. Sebab kau tahan 3,000. Kau cakap 3 minggu. Anak 3 minggu sikit. Anak kalau dalam neraka tu lebih kurang 3 tahun anak beri kerasan. Oh ya, bagus ya. Buat lebih dikit dosa. Buat dosa 7 gunung dosa. Tu untuk apa? 7 berapa ribu tahun yang tadi kau tahan. Allah, na'udzubillah min zalik, berlindung ya. 1 detik pun tak tahan ya. Ya Allah. Ini kita tau, badan kita ini tau. Bukan badan lain. Badan ini sendiri. Diri ini sendiri yang nak dikenakan azab ini. Agaknya boleh tertanggung tak? Bukan orang lain ya. Bukan orang lain. Kita sendiri. Bahkan lebih sakit lagi. Sekarang kena dah rasa sakit. Azabnya sakit tau. Azabnya berganda-ganda. Rasanya pun berganda-ganda. Kalau azabnya berganda-ganda, tetapi tak rasa, nampak aja besar. Tapi kena tak apa-apa. Kadang-kadang kita gitu kan. Apa-apa saja kita rasa, budak-budak lah dulu. Kalau masih sekolah, kau kena rotan ni, yang paling kecil tu lagi sakit tu. Yang besar pun sakit, yang lebih halus lagi sakit. Yang pertengahan okey. Budak-budak nakal selalu kena rotan dengan cikgu. Jadi dia tengok, kau cikgu bawa, yang paling takut yang rotan, yang kecil saja, nampak kecil. Yang ada rotan nampak besar, tapi kalau kena tak sakit. Sebab dia besar, kena tak sakit sangat. Lagi kalau cikgu punya swing tak kuat, lagi tak sakit sangat. Yang kecil tu dia ringan, jadi cikgu boleh bantai, habis, ambil berbilai. Jadi dia tahu tau, nampak aja besar tapi tak sakit. Ini bukan nampak aja besar tapi tak sakit. Rasanya pun tak boleh tertanggung punya, tak boleh terbayangkan. Dia punya pesen dia saja tak boleh terbayangkan. Dia punya tanggungnya tu saja pun tak terbayangkan sakitnya. Baik. Aku bersumpah demi Jabal Thur dan kitab yang dibicarakan dalam daun yang berhambur, dan demi Baitul Ma'mur yang dari langit yang tinggi dengan tiada tiang, dan demi atapnya yang tinggi, dan demi laut yang mendidih. Hai anak Adam,
tiada aku jadikan akan neraka melainkan bagi segala kafir dan bagi segala yang mengadu-ngadu dan bagi segala yang derhaka akan ibu bapanya dan bagi segala orang yang memperlihatkan amalannya bagi orang lain dan bagi orang yang menahan zakat daripada hartanya dan bagi orang yang berbuat zina dan bagi orang yang makan riba dan bagi orang yang minum arak dan bagi orang yang menganiayai anak yatim dan bagi orang yang mengumpat-ngumpat dan bagi orang yang menipu orang dan bagi perempuan yang berbiji sabak, iaitu apa? Meratap. Dan bagi tiap orang yang fasik yang menyakiti ia akan orang sekampung melainkan orang yang tobat daripada segala dosa dan percaya akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya dan berbuat ia akan amal yang saleh, maka mereka itu mengganti oleh Allah Ta'ala itu akan kejahatan mereka itu dengan kebajikan. Padahal adalah Allah Ta'ala itu amat mengampun, lagi amat mengasihi. Maka kasihkan oleh kamu akan diri kamu. Allah, ya. Orang-orang dimasukkan dalam neraka, ya. Orang kafir, orang ahli maksiat, orang ahli fasik. Fasik tu apa, ya? Fasik ialah sama ada melakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Mengakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Dan dosa kecil boleh jadi dosa besar kalau kau kekalkan dia ataupun kau pandang enteng. Alah tak ada apa-apa sajalah, cuma tengok TV aja, bukannya buat apa pun, cuma tengok aja kok. Dia tu pelakonnya di mana, aku di mana, kan tak apa-apa. Bendanya dosa kecil, tak kenapa, bukan benda yang kau buat, setakat kau nonton saja. Tetapi hari-hari dan kau pandang enteng dan kau pandang seronok, itu jadi dosa besar. Itu jadi dosa besar, ya. Dari dosa kecil yang kita kekalkan menjadi kelaziman. Dosa kecil yang kita pandang enteng. Dosa kecil yang kita pandang, orang apalah, sembahyang aku dah banyak kok, ibadat aku dah banyak kok, ini kecil tak ada apa-apalah. Yang ada pulaknya dia ada rasa, dia ada position, dia dah ada banyak ibadat, banyak apa dia buat, takkanlah Tuhan nak murka. Ibadat aku banyak kok, aku dah buat ibadat, sembahyang aku dah berpuluh rakaat satu hari, tasbih aku beribu. Takkanlah sekali pandang setengah jam aja, tak boleh. Ibadat aku lebih 20 jam satu hari. Dia pandang begitu, jadi dosa besar. Jadi dosa besar, ya. Orang yang mengerti jiran tadi, ya, orang yang mengumpat-ngumpat, orang yang mengadu, ya. Orang yang mengadu-ngadu, ya. Mengadu-ngadu tu apa? Bawa mulut. Bawa mulut ini ada dua, yang ada bawa mulut, yang ada buat mulut. Buat mulut tu fitnah lah, yang dalam bahasa Melayu maknanya buat fitnah, ya. Buat fitnah. Allah. Paling besar punya mengadu-ngadu ialah apa? Na'udzubillah. Dibawakannya mentimun kepada durian. Tergoleklah mentimun tu. Mentimun kalau dia ngadapkan durian macam mana? Kalau menggolek pun luka, digolek pun luka. Mengadu paling besar sekali ialah apa? Dibawakan mentimun kepada durian. Sengaja biar durian golek akan mentimun itu. Luka-lukalah timun itu. Allah. Maka kena jadi durian yang pintar kalau kita durian. Jangan kita kalau dibawakan timun pada kita, jangan kita segera menggolek. Semua ada dalam sini ceritanya disebutkan. Allah, ya. Ingat, kita semua ada Tuhan yang mentadbir segala-galanya. Kita ada Tuhan yang maha adil. Kita ada Tuhan yang maha memerhatikan. Kita ada Tuhan yang maha menghukum antara hamba-hambanya dan akan diberikan hak kepada yang ampunya hak, ya. Bagi kita kalau yang diperlakukan, kalau kita jadi orang diperlakukan, diadu-adukan, diumpat, dianiaya, semua begitu, kita kena bikin apa? Bilang apa? Ya Allah, aku layak lebih daripada ini pun, ya Allah. Aku ya Allah, tidak ini semua berlaku kecuali kerana dosa aku, ya Allah. Aku terima, ya Allah, kerana dosa aku. Aku apa neraka yang lebih besar tu pun, aku masih banyak dosa lagi boleh melayakkan aku. Ini setakat kecil saja, ya Allah. Aku mohon supaya aku dapat tahan dan sabar, ya Allah. Aku ngaku, ya Allah, tidak berlaku ini semua kecuali lantaran memang aku punya dosa, memang aku punya silap. Bagi yang diperlaku tak ada lain, hanya minta ampun pada Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh merasa pulan kau aniaya, pulan kau jahat, kau baik, ya. Kau rasa gitu aja, ujub tu namanya. Tahan dibikin nama aku, apa salah aku? Kan kita selalu cakap begitu kan, ya? Apa salah saya? Apa salah saya? Kau cakap apa salah saya tu, ujub tu namanya. Seolah-olah kau orang tak ada salah. Jangan kau jadi dah jatuh di timpa tangga. Dahlah orang aniaya kau terus jadi ujub pula. Kau mempertahankan diri dengan ujub. Siapa ni bilang saya begitu? Manalah? Apalah salah saya? Apa dosa saya? Apa dosa saya?
Ya besar dosa saya. Kau dapat dah jatuh ditimpa tangga. Dah kau dapat gangguan orang, kau jadi ujub pulanya. Kau pertahankan diri kau dengan ujub. Oh, jangan sudah. Ramangsa banyak-banyak. Kalau dah jatuh, mohon ya Allah, memang aku layaklah, aku memang serendah-rendahnya. Memang patutlah aku jatuh ya Allah. Ampun dosa ya Allah, ampun dosa ya Allah. Jangan murka ya Allah. Jangan murka. Dapat nikmat pun kena takut pada Allah. Ini kan pula dapat ujian. Jangan takut pada Allah. Tapi jangan orang yang memperlaku pula sangka gitu. Awak kena patut tahu. Awak memang patut kena gini tahu. Ini layak bagi awak tahu. Oh jangan pula kita pula yang nak matut-matutkan orang punya sengsara. Wahai hambaku, bahwasanya badan tu amat daif. Betul, badan kita daif. Ini tengah musim-musim gini saja yang meriang berapa banyak. Belum ditimpa apa tau, baru timpa hujan aja, hujan sejuk-sejuk aja meriang, demam sana sini semua. Semua tak sedap. Daif. Belum lagi apa-apa lagi. Belum kena senjata, belum kena angin ribut, belum kena apa. Baru kena sikit aja, semua dah demam, meriang sana sini ya. Allah, daif kita ya. Dan safarmu tu amat jauh. Allah, perjalanan yang jauh, nak masuk ke alam barzah semua ya. Dan tanggunganmu itu amat berat. Dosa, tak buat amal, tuntutan, semua tu tanggungan yang amat berat. Dan titi siratul mustaqim itu amat seni, iaitu halus sangat ya. Amat halus sangat. Jembatan siratul mustaqim ni, kalau istilahnya lah, sama macam tak ada jembatan lah. Kalau dah halusnya lebih pada rambut, dah gitu apanya, malaikat ada cangkok-cangkok, macam tak ada jembatan lah. Tak apa Abang Ji, saya dah siapkan awak jembatan lah. Jembatan daripada batang kelapa untuk bawa lori, boleh? Ya, macam ada jembatan pun macam tak ada jembatan. Jadi jembatan ni macam tak ada jembatan. Tapi punya aneh, yang ada orang boleh pecut, yang ada orang boleh motong orang, yang ada orang boleh laju. Allah, itu dengan rahmat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Dan yang meniup sangkakala itu Israfil, dan yang menerima amal itu melihat, dan qadi itu Rabbul Jalil. Dan yakni yang menghukumkan itu Tuhan yang amat qahar. Subhanallah, maha perkasa Allah Ta'ala ya. Maha perkasa Allah Ta'ala. Semua akhirat ya, semua akhirat punya cerita. Lepas tu kalau kita tak datang hadir kuliah, sayang tuan-tuan ya. Macam-macam kita punya kelalaian semua itu. Dan kita boleh tak berubah ya. Kita dah dengar-dengar ni balik terus, jadi baik terus. Ya tidak. Pasti balik terlalai balik. Tetapi Alhamdulillah, paling-paling tidak, ketika kita majlis ilmu ni kita datang, ketika sedetik dua detik dah kita dapat sedikit pencerahan, hati kita tersuluh, ada kesannya. Jangan sangka, alah aku dah belajar apa nanti balik pulang lagi. Alah sama juga apa? Tak sama ya, tak sama. Paling-paling tidak benda tu dah dalam ilmu kita. Benda tu dah dalam pengetahuan kita. Kita dah diingatkan. Tanpa kita sedar, kita bilang, ni aku baca saja, tapi nanti balik terulang lagi. Tidak. Terulang lagi lain. Terulang dengan seronok lain. Terulang dengan kesedaran lain. Paling-paling tidak, kalau kita terulang lagi pun, terulang dengan penuh kesedaran. Terulang dengan penuh rasa keinsafan. Berlainan daripada terulang. Apalagi berbeza kalau tak ulang tapi tak insaf. Terulang tapi insaf lain. Lain ya. Pelajaran yang ke-29. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, betapa kamu dakwakan akan dunia itu fana, dan nikmat dunia itu hilang, dan hidup dunia itu putus. Manusia dakwa betul, mengatakan bahawasanya dunia fana, nikmat dunia akan hilang, hidup dunia akan putus. Tapi kok kumpul? Dunia kok akan fana, akan binasa. Tapi kok sebanyak-banyaknya? Bukannya kau bawa balik pun, tapi kok kenapa kau kumpul sebanyak-banyaknya? Allah.
Maka bahawasanya segala mereka itu berbuat taat akan Allah Ta'ala sabit di dalam syurga. Tadi dah cerita neraka, ini syurga. Ini tolong catat tuan-tuan sekalian. Ini dua-dua bab ni, 28, 29. Tolong catat, kasih tanda. Kalau dalam bulan Ramadan, kalau siapa-siapa yang nak ceramah ke apa, pakai ini bagus. Kan akhir Ramadan, Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilni jannatak ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkan aku, jauhkan aku daripada syurga, merdekakan aku daripada api neraka dan masukkan aku dalam syurga dengan rahmat-Mu ya. Kita mintakan begitu ya. Syurga tu apa ada dalamnya? Neraka apa tu dalamnya? Ini kita ceritakan. Tak payah syarah lah. Kalau ustaz-ustaz tu lain, orang memang banyak ilmunya. Ini yang kayak kita gini, sementara nak tunggu buka, kan ngumpul anak cucunya, ya. Ngumpul, mari bapak bacakan, dengar ibadatnya yang betul. Ini kau dah balik nak balik raya ni, dah bapak sebutkan. Begitu ya, jaga berhati-hati cari nafkah, jangan makan rasuah, jangan tipu, jangan belit, jangan curi tulang. Isterinya jangan derhaka dengan suami. Semua kau dengar ni bapak baca, neraka. Baca. Hari baca bab neraka biar kecut hatinya. Besok baca bab syurga biar kembali harapannya. Begitu ya. Jadi bacakan selalu dengan anak-anak kita semua begitu ya. Maka bahawasanya segala mereka itu yang berbuat taat akan Allah Ta'ala sabit dalam syurga. Dan masuk mereka itu daripada segala pintu yang 8. Allah. Neraka pintunya 7. Syurga pintunya 8. Syurga pintunya 8 dia, pintunya 8. Yang ada orang masuk pintu ini. Yang ada orang boleh pilih mana-mana pintu dia nak masuk. Yang ada orang 8 pintu dia masuk. Macam mana tu? Kalau siapa yang boleh masuk pilih mana 8 pintu, siapa yang ambil wuduk sempurna. Kalau sebelum ambil wuduk sempurna tu lah yang kita baca dalam kitab sunat wuduk sampai tahjilnya dihasilkan, urahnya dihasilkan, airnya sedikit dengan menghadap kiblat, dengan digosoknya, dengan dicurahnya, semua tu sehalus-halusnya dengan niatnya, dengan doa-doa ketika cuci setiap anggotanya itu sempurna wuduknya, tidak khayal ketika wuduknya. Lepas tu menengadah ke tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nabi mengatakan layaklah dia pilih pintu syurga mana yang dia nak masuk. Ditakoni Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa ada orang yang masuk 8 pintu? Rasulullah bilang ada. Aku harap engkau nanti. Jadi orang ulama bilang begitu, nanti orang akan pandang yaumil akhir, Abu Bakar pintu 1 nampak Abu Bakar, pintu 2 nampak Abu Bakar, pintu 3 nampak Abu Bakar. Ini menjadi dalil memang bahawa orang ni boleh pecah. Betul, wali-wali yang ada orang nampak dia di Mekah, ada orang nampak dia di Batu Pahat, ada orang nampak dia di kebun, ada orang nampak dia dalam masjid. Dia boleh pecah. Dia apa yang boleh di akhirat, itu boleh di dunia. Sebab itu juga jasadnya, itu juga manusianya, itu juga Tuhan yang mengizinkannya. Cuma dunia, kita tak nampak. Di sana nanti ya, di sana nanti baru kita nampak ya. Allah, 8 pintunya. Pada tiap-tiap syurga itu 1000 lapis. Dan pada tiap-tiap satu lapis itu 70,000 mahligai daripada jenis mutiara. Dan pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 kampung daripada jenis permata. Macam mana agaknya ya? Semalam saya baru tengok gambar-gambar sejarah-sejarah medieval castle. Istana-istana di negeri-negeri orang putih. Macam cerita-cerita king-king zaman dulu lah. Oh, cantiknya. Kita tengok dalamnya pun. Secantik-cantiknya pun buat daripada batu juga. Itu aja kita dah tengok cantiknya. Wah, tengok permaidaninya. Wah, cantiknya. Pun permaidani setakat apa dari apa? Paling-paling banyak pun daripada ul ke silk dunia saja, ulat dunia saja. Akhirat punya yang daripada batu aja kita dah pandang cantiknya. Kita tengok gambar istana Queen of England, Buckingham Palace. Kan dia mangkat ya. Tunjukkan selalu gambar-gambarnya, kita tengok, oh cantiknya istananya begitu. Pun daripada apa tu? Batu. Paling-paling banyak catnya pun cat emas lah begitu ya. Tapi kalau dah istana daripada permata tu tak tahu macam mana dah. Dari batu aja kita dah terpesona. Ini kan pula daripada emas dan mutiara. Dan pada tiap-tiap satu kampung tu 70,000 rumah daripada emas yang merah. Dan pada tiap-tiap satu rumah tu 70,000 mahligai daripada pihak yang putih. Kok dalam rumah ada mahligai, dalam mahligai ada rumah. Itu nama syurga. Ada mahligai, dalamnya ada rumah. Bagi rumah, dalamnya ada mahligai lagi.
Kau macam mana? Jadi mahligai dalam rumah ke rumah dalam mahligai? Itu nama syurga. Kau tak boleh terbayang macam mana begitu ya. Kau tak boleh terbayang macam mana. Luar di dalam, dalam di luar. Itu namanya syurga ya. Kau tengok tadi ya. Dan pada tiap-tiap satu mahligai 70,000 kampung. Dalam satu mahligai, dalamnya ada kampung. Dan pada tiap-tiap kampung ada 70,000 rumah. Jadi dalam mahligai ada kampung. Dalam kampung ada rumah. Dalam rumah ada mahligai lagi. Apa macam ni? Jadi apa dalam apa? Itu namanya syurga. Kau tak boleh terbayang. Dia punya nisbah dia punya suasana dia, kau tak boleh terbayang. Kau tak boleh terbayang. Habis rumah kecil ke mahligai, rumah besar ke mahligai besar? Nah, kau tengok sendirilah nanti. Ini dah dikabarkan, kau tengok sendirilah nanti. Tak terbayang. Dia punya kabar saja kau tak terbayang lagi. Macam neraka tadi, dia punya kabar saja kau dah tak terbayang. Ini syurga lagi, tak terbayang. Ya. Daripada perak yang putih. Dan pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 hidangan daripada ambar. Dan pada tiap-tiap satu hidangan itu 70,000 pinggan daripada jauhar. Oh, Masya Allah. Jauhar tu permata. Ambar tu apa ya? Ambar, kasturi, zabat. Ini tiga benda yang pelik. Tiga-tiga daripada pelik tapi wangi. Kasturi daripada kansernya kijang. Kijang, dia ada tumbuhannya. Nanti kalau tergondel, nanti kalau sampai dah masak jatuh. Jatuh kalau dibelahnya masih basah, masih cair, hukumnya darah, najis. Kalau kita belahnya dia, dah hukumnya dah pekat macam buah keluak. Begitu, dalamnya dah pekat gitu, suci. Dengan kantong-kantongnya sekali suci. Suci ya. Tapi bukan gitu terus kau colet. Baunya masih hanyir juga. Dia bekas darah kok. Tapi dah bertukar bentuk dia, jadi kena proses, ditaruhkan itu dengan proses, baru wanginya naiknya jadi kasturi. Satu lagi ambar. Ambar tu apa? Ambar daripada muntah ikan paus. Muntah ikan paus, dia ada tumbuhan laut. Macam mutiara kan, daripada batu kecil masuk dalam mulut, apa tu namanya? Kerangnya tu ya. Apanya? Tiram. Masuk dalam mulut tiramnya, kemudian disalut dengan air liur dia jadi mutiara. Begitulah. Ambar ni daripada tumbuhan laut masuk dalam perut ikan paus. Nanti ikan paus muntahkan ke ataupun dipancutkan tu keluar begitu ya. Nanti orang yang kerja lautan akan tahulah, akan nampak ambar terapung-apung. Mereka pungut. Harumnya orang sebut ambar kasturi. Satu lagi zabat. Zabat ialah apa kita bilang musang pandan ni yang wangi tu. Peluhnya tu diambil boleh buat minyak wangi. Peluhnya tu diambil boleh dibuat minyak wangi ya. Dia ada dua. Yang satu tuan kau salah ambil, yang hitam putih, skang. Itu busuk. Kalau salah ambil tu skang itu yang busuk. Yang pandan tu baunya wangi begitu ya. Subhanallah, tu ambar ya. Hidangan daripada ambar. Macam mana tu ya? Kok hidangan daripada ambar apa boleh makan? Talamnya tu kok ambar. Maknanya talamnya aja dah harumnya tu, tak tahu macam mana makanannya ya. Oh, sana kalau dah dia punya semurnya, punya enak, semur jannah, kau tak boleh terbayang. Semur jannah, apalagi sambal godok jannah. Bukan main. Tempenya sana, ini macam apa ada tempe. Ini syurga Jawa lah. Kan kita ikut selera kita. Kalau sini ada, ya sana ada kok. Tapi jangan kau bayangkan macam tempe kita. Tempe di sana tu tak tahulah macam mana punya tempe. Ada apa kau nak di sini, semuanya tu ada. Kalau setengah pulangnya istana dia jannah dia ada apa? Ada tanduri, ada biryani. Itu orang apa? Orang India, surga dia ada semua lauk-lauk dia gitu, ada dalca, semuanya begitu ya. Surga dia ada mi Hong Kong, ada kuih tiaw, tu bangsa apa? Cina lah. Semua begitu ya. Semua ikut selera masing-masing. Begitu ya. Ikut apa kau nak boleh lah, tak terbayang. Pokoknya kita sebagai buat contoh saja, kita sebut apa semur lah, apalah semua tu. Sebetulnya kat sana berjuta kali lebih enak daripada semur kita. Pokoknya ada, tapi tak sama ya. Hidangan daripada 70,000 pinggan daripada jauhar. Jauhar tu permata. Dan pada tiap-tiap satu pinggan itu 70,000 bagai daripada makanan. 70,000 jenis makanan. Ada kuih lapis, ada kuih koci, ada kuih talam, ada kuih macam-macam lah. Macam-macam semuanya gitu. Tak tahu apa nak cakap. 70,000 punya makanan.
Dan pada tiap-tiap satu makanan itu 70,000 daripada rasanya. Allah, tiap-tiap makanan kok 70,000 rasa. Kalau kau makan bergedel, wah enak. Kau gigit lagi sekali, wah lain. Boleh sampai 70,000 kali punya rasanya. Satu bergedel saja. Subhanallah. Sebab itu kita bilang, orang hadir maulid, itu nikmat syurga yang didahulukan. Hadir kuliah-kuliah pun begitu. Kok tak jelak? Padahal bacanya lebih kurang jugalah ya. Bacanya kitab hukum, kita dah ulang-ulang. Lagi kalau maulid, kan bacanya rawinya itu juga. Kok tak jemu? Kok tak jemu? Tiap malam rasa nak datang. Tiap ada sesi ada rasa nak datang. Itu nikmat syurga yang didahulukan. Kau datang, bacanya sama, acaranya sama, orang yang bacanya sama, bacaannya sama. Tapi enaknya kok lain, enaknya kok lain, enaknya kok lain. Itu nikmat syurga yang didahulukan. Nikmat syurga dahulukan. Tengok ya, makanannya. Dan setiap makan dalam syurga ya, kalau kita gigit akan enak. Kita makan lagi sampai ada 70 rasa dalam lidah kita ni. Allah. Satu benda tu 70,000. Dan dia boleh lekat dalam mulut kita, bermakna kita hanya ambil 70 aja. Yang lagi berapa puluh ribu belum kita nak ambil lagi. Allah, jannah punya ya. Dan demikian lagi mahligai itu 70,000%, yakni katil daripada emas. Dia bukan peratus ya, peretas. Berarti asalnya daripada Jawi nak tuan kitab ni. Ejaannya peretesin. Kan dulu tak ada pakai baris, ada apa. Peretas tu katil, bukan peratus. Peretas. 70,000 peretas, yakni katil daripada emas yang merah. Dan pada tiap-tiap satu peretas itu 70,000 hamparan. Dan daripada sutra yang halus dan istibrak dan dibaj. Dan keliling tiap-tiap peratus itu 70,000 sungai daripada air hayat. Dan daripada air susu. Dan daripada arak. Dan madu yang hening. Dan pada sama tengah sungai itu 70,000 pohon kayu daripada buah-buahan. Allah ya. 70,000 daripada buah-buahan semuanya itu. Tak terbayanglah pokoknya. Sebab itu ya, orang-orang Eropah, mereka dahulunya mereka masih dalam Eropah, diorang masih Dark Ages tau. Dark Ages itu zaman kegelapan. Dia mereka zaman kegelapan. Islam sudah sampai Golden Age. Diorang sudah masih zaman kegelapan. Tetapi apabila mereka dapat Nasrani, dia dapat Nasrani pun bukan awal tau. Nasrani kan daripada agama Nabi Isa alaihi salam asalnya ya, yang nyeleweng jadi Nasrani ya. Semua kan daripada Filistin sampai ke tempat mereka yang ada, mereka tu ahli kitabnya tu. Sebab itu yang kita boleh kahwin dengan dia yang sudah jadi ahli kitab pada zaman Nabi. Jadi bermakna mereka tu, England semua tu jadi ahli kitab selepas zaman Nabi tau. Maknanya orang Arab dah dapat Islam, orang Eropah belum dapat Kristian. Dia dapat itu kemudian. Dia bukan advance tau diorang sebetulnya. Diorang sebenarnya ketinggalan tau sebetulnya. Diorang ketinggalan. Berbanding dengan kita jauh lebih advance daripada mereka ya. Kita lebih advance, lebih tamadun pada mereka. Mereka masih liar. Lebih kurangnya masih macam orang hutan gitulah ya. Liar lah senang kita bilang liar ya. Masih orang asli gitu ya. Masih liar hidupannya ya. Masih liar kehidupannya. Jadi apabila dapat masuk agama Nasrani, dia pun baca kitab-kitab syurga-syurga macam mana begitu, dia bikin macam gitu. Sebab itu istananya ada sungai mengalir, ada kebun-kebun, ada piala-piala daripada emas, daripada apa. Ambil daripada mana? Tanah Melayu. Tanah Melayu supply emas daripada sana. Tanah Melayu kaya raya dahulu ya. Kaya raya semuanya begitu ya. Permata-permata ambil daripada mana? Ambil daripada Hindi. Semuanya itu. Dia bikinlah piala-piala daripada apa pun. Bukannya seluruh cawannya piala-piala. Bukan seluruh pialanya tu daripada permata. Tampal sikit aja sebiji. Jadilah. Dah permata lah tu kiranya. Tapi kepingin nak rasa macam mana jannah, dia buat jannah dunia. Dia buat jannah dunia ya. Jadi kalau kita tengok istana-istana dia, tengok ni dia nak tiru ni, dia nak tiru jannah. Nak tiru jannah, ya tak sama. Tak sama. Cuma adalah sikitnya. Piala daripada permata. Permata ni pialanya daripada emas, betul. Permatanya apa? Sebiji aja tak ada. Sebiji lah. Kalau di akhirat, permatanya seluruh piala itu daripada permata. Macam mana tu begitu ya. King mereka yang besar, mahkotanya, wah permatanya mahal. Permatanya pun setakat permata aja gitu, bukan seluruh mahkotanya daripada permata pun.
Begitu ya. Jadi kat syurga tu lain ya, lain nisbahnya. Dan pada tiap-tiap satu rumah itu 70,000 khaimah daripada jenis arjun namanya. Dan atas tiap-tiap satu hamparan itu beberapa anak bidadari yang indah-indah. Dan di hadapannya itu 70,000 cawan yang putih terhufam, iaitu berkilat. Dan di atas kepala tiap-tiap mahligai itu 70,000 kubah. Allah, besarlah ya. Kalau dah mahligainya tu ada 70,000 kubah, maknanya sebesar-besarnya lah ya. Dan pada tiap-tiap satu kubah itu 70,000 hadiah daripada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Dan sabit di dalam kubah itu beberapa yang indah-indah, yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga dan tiada pernah tergerak pada hati manusia, iaitu tak boleh tak terimagine, terbayang pun. Dan beberapa buah-buahan daripada yang indah-indah rasanya, dan beberapa daging unggas daripada yang mengingin oleh mereka itu beberapa anak bidadari seperti intan terfuham. Intan terfuham itu intan yang berkilat. Anak bidadari ya, iaitu perawan bidadari. Perawan bidadari ya. Allah. Daripada unggas, daging unggas, burung, bermacam-macam jenis burung. Kalau kita sini setakat ni kita makan burung apa ya? Burung yang paling kita makan sekali burung apa? Ayam. Ayam burung. ayam burung yang paling kita makan burungnya ayam. Ada lain sikit, itik pun tak biasa, orang tak biasa makan, tak doyan. Yang ada tak pandai masak, itik ya. Burung puyuh, lain sikit lah. Itu pun dagingnya tak banyak. Allah ya. Sana, burungnya bermacam-macam jenis. Ada anak bidadari ya. Dan pakaian yang indah-indah adalah sekalian yang demikian itu balas amal mereka itu, yang adalah mereka itu berbuat mereka itu di dalam dunia. Berapa lama mereka buat amal dunia? Paling lama 1000 tahun lah umat Nabi Nuh. Paling lama 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Kat sana, Allah, kalau hidup 500 tahun, nak beli satu permata dia pun tak boleh terbeli. Sebab itu orang sana, la yamruna anha hiwala. Tak minta nak pindah ke tempat lain pun. Kenapa? Yang dia dapat tu pun dia rasa dah melimpah ruah. Apa lagi nak minta lain? Tak ada langsung. Tak ada langsung ya. Tiada mati mereka itu dalam syurga selama-lamanya, dan tiada tua mereka itu, dan tiada lemah, dan tiada susah mereka itu, dan tiada gundah mereka itu di dalamnya. Kau jangan pandang ini gitu, orang bilang, tapi kalau gitu lama-lama boring lah. Kan orang kalau dah kaya-kaya sangat pun boring tau. Orang dah kaya sangat, hari-hari makan enak-enak, sekali-sekali curi-curi keluar makan prata. Orang kaya katanya gitu, kita tak pernah jadi kaya ya. Makan prata kat warung-warung. Selalu pergi mana-mana dengan bodyguard, sekali-sekali tak ada pakai baju biasa, pergi pasar tani. Dia nak juga rasa begitu. Pasal apa? Dah boring pada dia itu. Dah boring. Habis orang yang fikir kalau hari-hari gitu tak boring. Astaghfirullahalazim, syurga kau bilang boring. Tak ada mana boringnya. Tiada susah, tiada gundah mereka itu dalamnya, dan tiada puasa mereka itu, tiada sembahyang mereka itu, dan tiada sakit mereka itu, dan tiada berkemih, tiada kencing mereka itu, dan tiada bertaruh, iaitu berbuang air besar mereka itu, dan tiada keluar mereka itu daripada syurga selama-lamanya. Allah, ini Allah yang ciptakan. Allahumma ya Allah, jadikan kami ahli syurga ya Allah, masukkan kami dalam syurga ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka ya Allah. Nak masuk syurga ya Allah, minta syurga ya Allah, harap syurga ya Allah, mohon syurga ya Allah, suka syurga ya Allah, takut neraka ya Allah, jauhkan ya Allah, lindungi ya Allah. Maka barang siapa menuntutkan ia akan syurga, nescaya mengingat akan kemuliaanku dan kemurahanku. Siapa nak syurga, ingatlah kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Maka buatlah amal, jangan derhaka Allah, jangan kau cemoh Allah, jangan kau cemoh Allah dengan mengeluh-ngeluh, jangan kau derhaka kepada Allah, dan menghampir akan dirinya kepadaku dengan benar dan dengan menghinakan dunia dan memadai dengan yang sedikit. Kalau kau betul-betul hendak syurga, kau kena dunia kau pandang betul-betul sikit, nanti kau dapat sana. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin.